skaters ni selalu main pakai kaki kan. Ni dia main pakai badan dengan tangan lah. Itu yang special. Sushi Temerloh yang ada pelbagai gabungan. Yang ini konsep fusion yang sangat menarik. Jadi sangat unik dan memberi rasa tempatan kepada sushi yang terkenal di Jepun. Abanglah dapat nak buat macam mana kita buat macam tu lah. Tak cukur ke, nak apa ke. Konsep saya klasik dan vintage. Sukan papan selaju atau lebih dikenali dengan skateboard antara cabang olahraga ekstrim yang memerlukan kemampuan keseimbangan yang baik. Menempuhi ujian hebat di saat usia muda, Muhammad Fakhur Aziz Zahari yang lebih dikenali sebagai Abeh Yu cekal dalam jalani kehidupan harian secara normal. Seperti individu lain, pemegang diploma jurusan multimedia ini juga menyimpan hasrat dan impian yang tersendiri. Keseronokan dan kebebasan dalam sukan papan selaju membuatkan Abeh Yu memasang niat untuk menjadi seorang pemain profesional. Kekurangan dirinya menjadi titik tolak pembakar semangat dalam memajukan diri ke peringkat yang lebih tinggi. Masa lahir tu ada kaki, tapi tak boleh fungsi sebab tulang lembek. Tulang memang tak kuat, tak boleh nak berdiri pun. Dia macam tapak kaki dia macam cengek sikit macam tu lah. Sejak insiden itu, kerusi roda menjadi pengganti kepada kakek Abeh Yu. Biarpun terpaksa menghadapi kesulitan apabila bergantung kepada alat bantuan pergerakan, ia bukan berhalang bagi anak bongsu daripada dua beradik ini dalam meneruskan aktiviti hariannya. Sebelum potong tu dah buat operation lain untuk letak besi. Untuk nak tengok kira tulang apa boleh berdiri ke tak kan. Tapi tak boleh juga. Lepas tu umur 5 tahun, doktor kata kena potong lah sebab takut jejas pergerakan masa besar kan.
Kecekapan dan kebolehan dalam memandu kenderaan menyaksikan ABU mampu berdikari tanpa bergantung harap atas bantuan orang lain. Walaupun pada permulaan agak kekok, segala ketakutan berjaya dicantas. Dan hari demi hari, insan berjiwa kental ini dapat membiasakan diri. Gara-gara berdepan titik hitam pada usia muda, pemuda berusia 24 tahun ini mengakui sukar untuk menjalani episod kehidupannya. Namun atas sokongan keluarga dan rakan sekeliling, dia mengambil keputusan untuk terus bangkit daripada kesedihan. Susah nak terima benda ni kan. Lama juga makan tahun. Tak yang boleh terima hakikat ni dah jam 4. Lepas tu tengok orang main bola. Tanya kat ibu, kenapa potong kaki kan nak main bola. So, ibu kata tak apa, nanti kat syurga dapat balik kaki. Tapi nak guna sekarang nak main bola. Tidak pernah menganggap kekurangannya sebagai satu jurang dalam persahabatan. ABU memanjat kesyukuran apabila dikurniakan para sahabat yang sentiasa positif. Saya jumpa Fakrul masa tahun 2015 dekat skatepark Meru Ipoh lah. Masa tu saya tengah main kawan saya dekat skatepark lah. Lepas tu nampak Fakrul ni macam special sikit lah kan. Tiba-tiba dia main seorang. Menyifatkan rakan sebagai tulang belakang, keadaannya tidak pernah jadikan bahan sendaan. Justru, mereka sering berkongsi ilmu dan menyokong antara satu sama lain. Skaters ni selalu main pakai kaki kan. Ni dia main pakai badan dengan tangan lah. Itu yang special tu. Kadang macam dia jatuh, mula-mula tengok macam risau ke kan. Tapi lama-lama bila kenal dia tu, macam dia ni boleh bangun sendiri apa semua. Tiada yang mustahil. Siapa sangka, dalam keadaan serba kekurangan, ABU mampu beraksi persis individu normal. Bermula dengan mengikuti video seorang pemain papan selaju luar negara, di situlah terbit detik-detik awal ABU mencuburi sukan ekstrim ini. Ada satu tengok seorang skater ni daripada Brazil. Dia pun macam saya juga condition, tak ada kaki. Tapi dia boleh main skateboard. Itu yang macam aku boleh buat juga kan. Boleh try lah benda ni. Bukan mudah dalam membina jati diri. Bagi ABU, dia mengambil risiko memilih kaedah mencabar untuk membina tahap keyakinan diri. Lebih membanggakan, sekitar tahun 2013, ABU pernah menyertai sukan angkat berat dalam tamasya Paralimpik yang berlangsung di Kuala Lumpur. Berkat kesungguhan dan penetapan sasaran yang tepat membuktikan pencapaiannya di mata dunia. Sekaligus, ia memberi inspirasi kepada atlet lain untuk terus berjuang dalam mencapai impian mereka. Meskipun mengalami kesukaran di awal peringkat kelahiran, ibu hebat berusia 50 tahun ini menyifatkan anaknya umpama permata yang bersinar. Tanpa jemu dan rungutan, dia tidak pernah lelah melayan kerenah anaknya. Kekesalan tiada dalam kamus kehidupannya. Segala pencapaian yang dikecapi diiringi dengan sokongan serta semangat membina. Pada mula keadaan ni setahun, 2 tahun tu saya memang tak kuat. Tapi lama kelamaan saya fikir balik kalau saya tak kuat, macam mana anak saya nak berdepan dengan dunia kan. Masa dia 6 tahun, dia pernah persoalkan
mana kaki dia. Dan saya cakap kaki adik Allah simpan di syurga. Bila dah kita mati, kaki nanti akan dapat balik di syurga. Sejak awal usia, Suryati memastikan anaknya dibesarkan dengan nasihat dan motivasi serta bekalan kasih sayang yang mencukupi bagi mengelak daripada timbul perasaan ralat apabila dewasa. Saya selalu bawa dia ke tempat orang yang lagi teruk daripada dia. Saya cakap, adik kena bersyukur walaupun kaki tak ada tapi tangan masih ada, akal ada untuk berfikir. Jadi gunalah akal tu sebaik mungkin untuk meneruskan kehidupan lah. Sikapnya yang mampu untuk diri di atas kaki sendiri membuatkan ibunya percaya atas segala keputusan yang dilakukan dalam kehidupan. Petang hari, gesekan papan selaju mulai kedengaran. Terkadang diselangi dengan riuh tawa para pemain dan pengunjung di sini. Hampir saban hari, Abayu akan menghabiskan harinya dengan meluncur. Baginya, ketahanan tangan dan keseimbangan badan adalah kunci utama dalam sukan ini. Bagi mempelajari serta menguasai lebih banyak teknik baharu meluncur, ada kalanya Abayu bermain di jalanan. Alah bisa, tegal biasa. Jatuh, cedera dianggap perkara yang tidak asing lagi dan kian sebati dalam dirinya. Dekat Malaysia ni dia seorang je, dia macam 1000 dalam satu. Dekat luar negara ada orang yang main skate tak ada kaki ni, tapi dia saya nampak dia macam, "Uish, dia ni main skate kan, tak ada kaki ni kan. Mati kering ada. Jatuh tu tak lari lah. Dia takkan sampai sekarang bila dia nak main skate kita kena papah dia. Dia macam mana pun dia kena main-main juga. Apa benda kita boleh tolong lah." Bagi anak jati Ipoh Perak ini, selain menjadikan kegagalan sebagai satu cabaran, sukan papan selaju menyumbang kepada pembentukan perisai keyakinan dirinya. Skateboard ni macam dia ajar tak biasa. Sebab main skateboard bukan senang kan. Nak buat satu trip pun makan masa. Meskipun berstatus orang kelainan upaya, ia bukanlah sesuatu yang perlu dimalukan. Sebaliknya, dia berbangga atas segala kejayaan yang diperolehi, sama ada di bidang akademik maupun sukan. Semua ini adalah satu anugerah terindah yang menyinari inspirasi kehidupan. Dia nak bawa tradisi Jepun tu, sushi, tapi dia nak bawa dalam keadaan Nusantara punya rasa. Kelebihan dia sebab ada options yang kira menarik dan unik lah. Sesuai dengan cita rasa sebagai orang Melayu sendiri. Sebab apa tu, sushi kita tu unik lah, selalu customer dah makan tu nanti dia akan patah balik makanan dia. Siratal ladzi, huruf besar kena jaga. Siratal ladzina an'am. Tidak pernah dia menyangka sushi akan menjadi sahabat setianya. Zhou Weiming
atau mesra dipanggil Adam, menjadikan sushi sebagai sumber rezeki dan medan bereksperimen dengan makanan. Sushi adalah makanan tradisional Jepun yang telah menjadi menu popular di seantero dunia. Sushi diperbuat daripada nasi bercuka dan diletakkan inti campuran ikan, makanan laut, sayur-sayuran atau telur. Inti tersebut boleh mentah, dimasak atau diperam. Selalu dulu saya masuk kerja pukul 6, siap-siap masak nasi, lepas tu main sini lah buat sushi. Mula-mula tu susah juga lah, dia kena banyak belajar tu, baru lama-lama tu rasa senang sebab dia macam kemahiran kan, kita boleh belajar benda tu. Lepas tu customer dah makan tu, nanti dia mari balik pula. Bahan asas yang sama, namun hasil yang berbeza bergantung kepada cita rasa individu yang menyediakan menu lazat ini. Dia, kalau kita tengok, biasalah orang muda kan, dia banyaklah malu dia. Bukan sikit dah, banyak malu dia. Kalau saya tanya sepatah, jawab sepatah. Adam dah makan belum? Belum. Boleh makan, Syed? Kan? Jadi nak makan pun dia minta izin kita. Adam hari ni apa khabar? Sihat? Itu je lah. Tapi sekarang nampak dia makin berani, progress, ya, berkembang, berani untuk melayan pelanggan, untuk menyediakan juadah tu, sushi dan sebagainya. Jadi nampak dia punya keyakinan diri tu semakin meningkat. Hari ni kita nak share tentang tajuk kongsi rezeki. Apa yang Adam faham tentang kongsi rezeki? Sharing, share dengan orang. Share. Kenapa kita kena share? Tak tahu, cantik. Itulah pentingnya Adam hadir pada hari ini. Kerana yang pertama, ya, apa yang kita wajib kongsi, 2.5% daripada pendapatan kita, kita wajib share. Adam memeluk Islam pada 25 Disember 2014. Pelbagai madrasah dan perut tahfiz telah dikunjungi demi memantapkan ilmu agamanya yang baru bercambah. Bagi Adam, membuat sushi tidak sukar. Apatah lagi pada zaman moden yang dilengkapi dengan bantuan peralatan yang memudahkan pekerjaan. Ada kadang-kadang tak jadi juga sebab macam terlalu lebih air tu, jadi nasi tu lembek lah. Kena masak semula. Kalau 10 cup nasi tu, dia air tu 3,400. Sushi lazimnya dibalut dengan rumpai laut atau seaweed. Mungkin juga kita kena selalu senyum, lepas tu baru jadi sedap kot. Kena buat, sebelum buat tu kena bismillah dulu ke, baru jadi sedap ke. Walaupun sushi dilihat makan ringkas kerana ramuan yang tidak terlalu kompleks, namun makanan yang dipercayai bermula sejak abad ke-5 sebelum Masihi ini sebenarnya memerlukan ketelitian dalam penyediaannya. Di sushi 336 ini, Adam telah membuat beberapa perubahan. Seperti contoh sushi temerloh yang ada pelbagai gabungan. Yang ini konsep fusion yang sangat menarik, iaitu sushi tapi atasnya ada apa? Ikan patin. Kemudian asam pedas. Yang ini chicken sauce. Okey, bebenang ayam. Kemudian serunding. Nasi lemak. Nasi lemak. Sambal hitam. Sambal hitam. Dengan chicken shiitake. Shiitake. Jadi sangat unik dan memberi rasa tempatan kepada sushi yang terkenal di Jepun. Baik, sebenarnya apa cara untuk membuat sushi? Mula-mula kena masak nasi. Masak nasi, siap masak nasi tu kena masuk mesin. Jadi sushi lepas tu kita kena balut. Kita kena isi-isi topping semua tu. Okey, yang mana yang menjadi pilihan ramai? Yang ni. Balik istimewa. Bahan
dan ramuan yang segar menentukan kualiti sushi yang dihidangkan, termasuklah bahagian topping yang menentukan rasa fusion yang sensasi. Apa lagi yang Adam teringin nak buat dekat sushi ni? Sate, itu kita pernah try juga sate tu, sate ayam. Nanti kita akan try jugalah. Restoran ini tempat Adam mengembangkan kreativiti dan bakatnya. Bila Adam kata nak buat bisnes, kan, nak buat apa? Tapi biasa kalau orang cakap Melayu ataupun Islam ni, nasi Arab, kan? So terlalu normal sangat, benda biasa. So tiba-tiba Adam kata dia nak buat sushi. Itu pun dia nak bawa tradisi Jepun tu, sushi. Tapi dia nak bawa dalam keadaan Nusantara punya rasa. Jadi sebab tu adanya sushi patin, sushi nasi lemak, serunding. So itu satu kelainan bagi kita, kan. Kalau kita pergi Jepun pun tak ada sushi ni. Sushi ni hanya ada yang dihasilkan oleh Adam saja. Setiap hari, sushi yang dijual Adam laris terjual. Selera pelanggan disantuni sebaik mungkin dengan hidangan yang berkualiti. Kelebihan dia sebab ada options yang kira menarik dan unik lah. Sesuai dengan cita rasa sebagai orang Melayu sendiri. Jadi kenalah. And biasanya saya makan sushi dekat tempat lain juga, tapi memang kita dah biasa rasa kalau bagi peminat sushi dia tahulah kan. So dekat sini ada sushi serunding daging dan sushi shiitake, nasi lemak pun ada. Banyak yang menarik. Sushi yang asasnya berwarna putih umpama diri Adam yang masih baru dan mentah dalam mendalami agama Islam. Berniaga dan bertemu pelanggan umpama pelajaran hidup yang mengasah kemahirannya berkomunikasi dan mendapat ilmu selain di ruang kuliah agama. Ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah pencarian sepanjang hayat. Tanpa ilmu, hidup akan gelita. Alhamdulillah, setakat ni dia punya pembelajaran dari sudut agama dia, kita nampak dari sudut solat dia, dari sudut pemakanan dia. Cuma semua ni kita perlu bantulah, sebab dia pun tidak ada keluarga. Dia diangkat oleh keluarga Islam. Dan keluarga yang angkat tu pun, ayah angkat tu pun dah meninggal. So sekarang ni kira tinggal dia sendirilah, ya. Selain mempelajari ilmu pembuatan sushi, Adam tidak ketinggalan menguasai ilmu masakan lain daripada chef yang berpengalaman untuk melaksanakan impian melakukan amal bakti. Ini untuk KL punya. Okey. Inilah rutin bagi Adam pada setiap hari Jumaat. Dia bersama dengan rakan-rakan yang lain akan pergi mengagihkan makanan ini kepada golongan asnaf dan gelandangan. Sebab bagi Adam, dia perlu cari satu sumber kebahagiaan jiwa. Apa Adam? Hidup ini kena banyak pemberi. Okey, dalam bahasa Cina panggil apa? Singsan. Maksudnya? Maksudnya kita kena buat baik dengan orang. Itu sahaja. Okey, buat baik dengan orang selalu. Jadi ini sumber kebahagiaan jiwa dan terapi untuk jadi orang yang baik sepanjang hari. Okey. Cukup 200 ya? Menjadi rutin setiap Jumaat Ini yang last buat punya. anak jati Temerloh Pahang ini untuk melunaskan kerja-kerja infak kepada golongan asnaf yang terpilih. Dulu kan saya pernah belajar kat pondok tu, selalu tak kerja kan, jadi selalulah
ada orang bantu saya semua tu. Kenapa Adam suka bagi makanan percuma pada orang? Saya rasa seronok lah selalu boleh bantu-bantu orang. Saya tak boleh lah tengok orang susah kan. Nanti saya akan bagilah makanan kat dia orang. Dalam suasana pelaksanaan perintah kawalan pergerakan, ramai yang terjejas dan kehilangan punca pendapatan. Hello, makanan sudah siap ni. Kita tunggu kat bawah kedai. Okey. Bye. Lantaran itu, agihan makanan percuma ini diharap mampu meringankan serba sedikit bebanan yang ditanggung golongan asnaf. Sushi sentuhan Adam diakui kelazatannya. Apa yang penting buat Adam ialah memperluaskan konsep halal terhadap kehidupan. Halal pada makanan dan halal pada lisan dan tindakan. Selalu saya ada planning jugalah. Planning satu hari tu, pagi-pagi tu saya buat kerja. Lepas tu solat tu, jangan lupa semua solat tu. Lepas tu setekah semua tu pun hari Jumaat je lah. Saya selalu amalkan benda tu. Walaupun sering digelar pemuda yang pendiam dan pemalu, Adam menjadikan tempat kerjanya sebagai lapangan membina pribadi unggul dan cergas kerana kualiti itu nadi dalam membangunkan personaliti yang segar dan disegani. Adam ni sendiri dia mempunyai semangat untuk ke depan. Bila dia duduk dengan kita, dia nampak apa yang dia nak buat dan dia tahu ke mana dia nak tuju. Itu benda yang penting lah. Jadi saya harap Adam istiqamah buat sushi. Bukan sekadar buat, tapi terus memberi dengan agihan untuk program makanan percuma dan juga terus mengembangkan lagi bisnes ni lah, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena ambil masa juga selalu bercakap dengan orang tu, jadi lama-lama tu berani diri lah. Biar bermula dari bawah, asalkan peningkatan dalam hidup dapat dirasai. Ingat tak? Hop. Hop. Apa je gerakan ni? Sama je. Okey. Gerakan dia okey. Hop. Tapi masuk ketenangan yang kedua pun kita kena ulang teknik tangan tadi. Satu. Okey. Hop. Tunggu. Hop. Ulang. Sampai dekat sini. Betul. Jangan balik. Sebab maju. Selalu maju. Ketika senja tenggelam dan kerja dilunaskan, namun pemuda suci ini akan terus mengukuhkan iltizam, menyebarkan kebaikan, berpandukan risalah suci. Konsep saya klasik dan vintage. Gunting rambut, satu bisnes yang berjaya. Saya memang dari dulu suka barang-barang lama. Dari ayah saya lah. Ketam pun bagus juga kalau dia tajam lah. Senang nak guna sikit. Sebab kita biasa dari dulu pela ni. Dia punya seni tangan dia tu. Hari berlalu, tahun berganti. 2021 menjengah kehidupan Hasan Osman dan isterinya Aisyah Abdul Hamid di kampung Bukit Lada, Mukim Bukit Lada, Pokok Sunang Kedah. Mereka sentiasa tersenyum biarpun menyimpan 1001 cerita dalam kehidupan.
pasangan suami isteri ini gigih mengharungi usia senja mereka. Seperti kebiasaan, menjelang fajar, rutin suami menjaga isterinya yang kurang sihat. Pinggang sakit, badan sakit. Terletak hampir 10 minit perjalanan menggunakan motosikal, Pekan Kampung Bukit Payung menjadi nadi bagi pelbagai aktiviti harian penduduk sekitarnya. Usia bukan penghalang bagi Hasan Osman atau lebih mesra disapa Pak Hasan untuk keluar mencari rezeki. Mengguna baki keringat yang ada, setiap jam 9 pagi, Pak Hasan akan membuka kedai guntingnya. Dulu duduk sana, jom. Lepas tu main sini lah. Ni orang tua ni duduk ni dah suruh main duduk sini, duduk kedai pun ada dekat tu ni. Semua. Dalam tahun 70-an lah ni. Saya bina. Buat sendiri? Buat sendiri. Usung lah. Bermodalkan RM300, Pak Hasan memulakan kerjayanya sebagai tukang gunting rambut sejak tahun 60-an. Mula kedai ni saya dulu, lepas sekolah dulu ni saya tak ada kerja apa. Saya buat kerja ni lah. Buat kerja gunting lah. Belajar dekat kawan-kawan itulah, kat pak-pak menakan, abang-abang gitu. Assalamualaikum. Ya rambut ya Allah. Kebanyakan pelanggan Pak Hasan adalah pengunjung setia di kedainya. Macam biasa lah. Jadi ramai sangat pun tak ada. Boleh lah. Kadang-kadang tu saya pun tak pernah bilang tu. Tapi ramai lah? Ada lah. Ramai sangat tu dah. Ada muda, ada kanak-kanak pun ada, tua pun ada. Sebagaimana binaan kedainya, peralatan yang digunakan Pak Hasan juga hanya beberapa perkakas asas untuk menggunting rambut lelaki. Lepas ni daripada abang lah, dapat nak buat macam mana, kita buat macam tu lah. Tak syukur ke, nak apa ke. Mampu bertutur dalam bahasa Thai dan amat dikenali dengan sikapnya yang ramah, Pak Hasan sering bertanyakan perkabaran setiap pelanggan yang rata-rata telah dikenali dan diberi perkhidmatan mengunting rambut sejak mereka kecil lagi. Yalah. Tunggu ini ke. Boleh makan juga lah. Lelaki ke perempuan ramai. Lelaki dua, perempuan 4. Masa remaja dulu, keluarga bawa lah sebab keluarga saya orang sini kan. Dia bawa saya ikut jalan sini ke Pokok Sena. Saya ada ternampak lah kedai pakcik ni. Saya datang sini bukan atas simpati pakcik ni lah dengan keadaan kedai dia kan. Sebab kualiti kerja dia lah. Dia masih selesa dan dikagumi menggunakan ketam atau mesin manual buatan Amerika Syarikat yang dibeli dengan harga RM15 ini. Dia punya seni tangan dia tu. Sebab mesin yang dia guna pun kira agak slow. Dia punya gunting rambut tu macam apa? Macam tak laju lah kan. Sesuai lah dengan saya kat sini. Bawa je. Mari. Okay, terima kasih je. Okay, terima kasih je. Memang. Dengan swadaya dan di usia 83 tahun, Pak Hasan jarang bekerja sehingga matahari terbenam. Apatah lagi mengenangkan keadaan isterinya yang sakit. Kedai ni saya datang daripada sebab saya dah biasa daripada kecil. Daripada kecil saya gunting rambut sini dengan ayah. Lepas tu sekarang kalau saya free bila dah balik kerja daripada Kuala Lumpur, saya tetap untuk gunting di kedai rambut ini sebab orang yang gunting dia pun ramah. Pak Hasan ni yang seorang yang ramah. Lepas tu dia selalu bagi nasihat waktu kita gunting rambut dengan dia. Pak Hasan sering dibelenggu pengentamnya yang telah uzur.
Jika tumpul, ia perlu dihantar ke Pulau Pinang untuk diasah. Kesian tu saya korang, saya tak pandai tu. Ketam pun bagus juga kalau dia tajam lah. Dia tajam tak bagus. Tak mau. Cara dia tu dia senang lah. Senang nak guna sikit. Sebab kita biasa dari dulu pela ni. Biarpun turut terkesan dengan pandemik COVID-19 pada tahun 2020, lantai tanah yang tidak pernah bersimen ini memadai bagi Pak Hassan untuk meneruskan usahanya. Nak pindah pergi ke mana? Tak ada tempat dah nak pergi. Kita apa? Rehat tak boleh, tak ada asal ni. Tak ada siapa nak bagi duit. Kita cari je lah untuk menunjuk kita ni. Tak tahu jugalah. Takat larat saya buat. Tak larat berhenti dah. Hampir 70 tahun bertapak di sini demi berdiri di atas kaki sendiri, biarpun melalui berbagai liku kehidupan, dengan paradigma dan perkasa yang ada, bapa kepada 6 orang anak ini terus melangkah ke hadapan. Mengimbau nostalgia, kewujudan asal-usul Baling Kedah, ia sering dikaitkan dengan mitos Raja Bersiung dalam hikayat Mir Mahawangsa dan kehadiran masyarakat Thai serta Myanmar suatu ketika dahulu. Namun kisah itu tidak menyerlahkan bandar kelahiran anak muda berusia 29 tahun ini. Bagi Muhammad Arif Muhammad Ahir, anak jati Baling ini ingin memperkenalkan tempat kelahirannya itu dengan skill dan kedai gunting rambutnya sendiri. Kalau di Pokok Sena ada Pak Hassan, manakala di Baling Kedah ini, Arif, seorang tukang gunting rambut muda, mengumpul barangan klasiknya di sini. Arif, tolong buatkan gaya rambut yang terkini. Okey, boleh. Beroperasi di Medan Serbaneka, Majlis Daerah Baling, Arif turut mempunyai cawangan kedai guntingnya di Kulim Kedah. Di musim PKP, kedai guntingnya hanya beroperasi dari jam 12.30 hari hingga 10 malam. Saya dulu saya pernah buat gunting suka-suka lah dekat rumah. Saya minat sebab saya minat dalam bidang perniagaan. Lepas tu saya minat dalam bidang gunting rambut ni sebab saya tengok masa sekarang ni gunting rambut satu bisnes yang berjaya oleh anak Melayu lah. Sebab sebelum ni kita tengok bangsa-bangsa lain yang buat gunting rambut. Tapi sekarang kita tengok orang Melayu kita yang banyak menaikkan barber di Malaysia. Satu saya minat itu lah, satu saya minat fashion. Apa nak potong macam mana? Potong macam biasa, untuk tepi tu nipis sikit. Okey. Atas pun potong nipis sikit. Okey bang. Abang sihat bang? Alhamdulillah sihat. Oh, lama tak tengok bang tau. Banyak belajar bang. Oh, cuti PKP, saya cuti PKP lama kan. Cabaran dia cuma konsep lah, dari segi konsep. Saya mainkan konsep vintage dan klasik lah untuk tarik customer saya. Jadi, tapi saya gunting moden. Cuma konsep kedai saya je vintage. Jadi orang akan dapat rasakan gunting rambut zaman 60-an dulu lah. Mula menggunting rambut di kaki 5 rumahnya, bakat dan minat anak kedua daripada 4 beradik ini digilap sejak di tingkatan 5. Saya memang minat barang lama. Vintage is gold lah. Saya memang dari dulu suka barang-barang lama. Dari ayah saya lah. Dari ayah saya. Sebab ayah saya memang suka barang lama. Jadi saya terikut dengan dia. Lulusan diploma jurusan pelancongan, sebelum ini Arif pernah mencuba beberapa pekerjaan seperti pembantu restoran, penghantar surat dan pelbagai lagi. Saya suka TV. Saya suka TV sebab TV itu dia unik lah. Dia boleh tutup jadi macam almari hiasan. Jadi nak tengok baru buka. Bagi anak jati Baling, Ruswandi Abdullah, kedai gunting berkonsepkan hipster ini menjadi pilihannya sejak ia dibuka pada 2015 lagi.
Sebab kelainan daripada kawasan Bali ni pada kedai-kedai biasa. Sebab keadaan klasik dia, lepas tu penuh dengan cita rasa saya untuk buat style, fit ke apa ke dengan orang muda ni lah. Keistimewaan berimis dan konsep yang diperkenalkan Arif menjadi elemen yang memberi nilai tambah kepada kedai gunting pertama di Baling ini. Kekemasannya, style, walaupun jauh daripada tempat lain, konsep dia sini banyak orang gunting rambut daripada customer daripada Lostar, Greek, Penang yang gunting rambut di sini lah. Dengan harga berpatutan, juga daya tarikan pelbagai koleksi barangan antik yang diperolehi di sekitar Kedah dan Pulau Pinang, bapa kepada seorang anak ini mengorak langkah untuk lebih berjaya dalam bidang ini. Harapan saya nak tambah cawangan lah kedai saya. Mungkin saya nak buat satu Malaysia dengan konsep vintage Shadow Barber ni, dan mungkin saya akan buat kelas untuk barbershop. Disulami iltizam dan tekad, anak muda ini bangga menjadi tonggak kehidupan keluarganya. Konsep saya klasik dan vintage. Melangkah dengan 1000 kekuatan, usaha yang dilakukan Arif mampu menjadi pendorong dan cerminan kejayaan kepada golongan muda.